Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ingat lagi tak video lepas Abang ada request dekat CEO Nano Malaysia, Dr. Rizal katakan, "Dok, boleh tak saya nak try sendiri race car dengan teknologi hydrogen fuel cell ini?" Dok kata, "Silakan." Hari ini kita betul-betul dibagi kat aku dan sekarang ni kita berada dekat Lita Go-Kart di Lita Antarabangsa Sepang untuk kita pandu uji sendiri kehebatan kereta race car ini. Dan mungkin ada di antara korang yang tak tahu apakah race car ini. Ada untuk makluman semua, ini adalah race car yang pertama di Malaysia yang didatangkan dengan teknologi hidrogen. Sebelum itu, bagi korang yang nak tahu lanjut pasal kereta ni, apa kata kita dengar dulu explanation daripada tim Hypercar sendiri pasal race car yang ini. So, macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loceng dan bagi aku layan dulu kereta ni. Dan sambil-sambil tu, korang dengar explanation daripada tim Hypercar ni. Okay? On 3, 2, 1, go! Hai, nama saya Jagjit. Nama singkat saya Jit. Saya part of the team for this car, which is Hyper, Hydrogen Paired Electric Race Car. Kelebihan teknologi ini adalah gabungan hybrid penggunaan bateri, ultra capacitor dengan hydrogen fuel cell. So, hydrogen fuel cell dalam kereta kami beza dengan kereta hydrogen fuel cell yang lain in the market is that kereta yang semua tu kena masuk stesen hidrogen dan kena isi. Memang cepat pun lah, tapi kena isi stesen. Yang kami punya boleh dikatakan stesen tu dalam kereta kami. Kami menggunakan sistem yang menggunakan air dan dengan tindak balas kimia. Kelebihan H2SS dalam kereta ni sebenarnya, bateri dia biasa dalam kereta elektrik, tapi kami mempunyai ultra capacitor berasaskan grafin. Ultra capacitor ni, dia fungsi dia sama macam bateri, tapi power dia keluar cepat dan charge pun cepat. So, penggunaan dia nanti bila kita gunakan dalam event, contohnya, kereta ni akan running lebih lama sebab tak perlu selalu nak berhenti nak charge bateri. Range dia akan ditingkatkan juga. So, untuk kalau biasa dengar orang kalau sebut pasal kereta EV, dia akan sebut range anxiety. That means dia tak pasti bila bateri akan habis, mana nak charge. So, dengan hydrogen fuel cell, kita dah agak dah calculation cara pemanduan, kita boleh dapat berapa range dia. So, tak perlu dah ada range anxiety lagi. Dan sistem ni boleh pasang di mana-mana kereta. Macam saya kata tadi, tak semestinya kereta race. Kereta on the road pun boleh. Tapi di Malaysia ni, setakat ni, kereta on the road tak dibenarkan conversion sebegini. So, kami guna platform motorsport. One of the main purpose is also R&D. So, ini sistem ni sebenarnya direka oleh orang Malaysia dan kami apply dalam kereta kami. Kereta ni special lah dari segi itu. Okey, so sekarang ni saya sedang memandu Hypercar. Kita dah tengok. Tapi actually ini adalah cuma prototype saja yang masih dalam pembinaan, tetapi at least kita boleh rasa feel di mana sebenarnya dia macam bawa kereta biasa je, babe. Dan paling penting adalah dia laju dan juga orang katakan dia exactly macam kereta elektrik. Layan pula dekat track go-kart ni. Super bang. Sama macam kereta elektrik, tak ada bunyi. Tekan tu pergi, tekan tu pergi, tekan tu pergi. Superb lah. Braking. Walau Wow. Enjoy. Sebab memandangkan dia punya kedudukan dia agak rendah. Jadi dia punya handling memang sharp. Corner memang sharp. Langsung tidak rasa nak membuang ke apa, tak ada. Serius, ini adalah satu peluang ataupun satu penghormatan yang diberikan kepada saya untuk bawa kereta ni walaupun masih dalam prototype.
Di mana satu hari nanti mungkin kita akan lihat teknologi ini akan direalisasikan dekat atas jalan raya, dekat atas motor, dekat atas kereta, dekat atas trailer, dekat atas lori. Hei, aku akan rasa bangga lah. Tuan, nanti aku akan cakap, masa awal-awal test tu, akulah antara orang yang terawal yang berpeluang untuk test teknologi ini dulu. Serius lah. Terima kasih Hanana Malaysia. Okey, abang sekali lagi bersama dengan CEO Nano Malaysia, Dr. Rizal. How are you, Doktor? Good. Okey. Alhamdulillah. Ni kali kedua kita berjumpa dengan Doktor. Betul. Kali pertama video yang lepas Doktor Betul. Ya, betul. Ah. Macam mana test drive tadi? Oh, kereta ni. Superb. Superb, ha? Superb. Mantap. Dia punya cornering saya ambil memang sharp lah. Memang stabil betul-betul. Kalau kita pilih apa model kereta ni pun for that purpose lah. Dia macam motorsport kan? Betul. It's motorcycle. It's a race car, right? Race car, yes. Kan? Okay, so bercerita pasal kereta ni. Sebab Doktor adalah antara orang yang penting dalam pembangunan kereta hypercar ni. So, saya ada few question dengan Doktor lah. Mungkin ramai juga nak tahu kat luar tu. Sebenarnya, apa itu hyper sebenarnya, Doktor? Kalau digunakan istilah hyper tu dialah akronim daripada bahasa Inggeris. Okey. Hydrogen Packed Electric Race Car. Alright. Di mana kita menggunakan gabungan kuasa yang dijanakan hidrogen yang mana ditukarkan kepada tenaga elektrik. Okey. Dia ada tenaga simpanan berbentuk bateri dan ultra capacitor. Jadi dialah gabungan ketiga-tiga sistem penyimpanan tenaga kita boleh gabungkan, kita jadikan satu sistem hybrid. Okey. So, sekarang ni kita nampak teknologi ni dipasang dekat race car. Betul. Sebenarnya, adakah dia sesuai untuk race car saja ke ataupun dia sesuai juga untuk kereta-kereta passenger yang lain? Sebab kita lihat okey, semua cutting edge teknologi selalunya dia test kepada motorsport dahulu. Betul. Jadi kita mengambil langkah yang sama, pendekatan yang sama. Kita test, validasi, kita tunjuk demonstrasi, kemudiannya kita pindah kepada passenger car. Okey, faham, jelas. So, what is the progress sekarang ni? Kiranya, adakah dah selesai ataupun masih dalam test ataupun mungkin berapa lama lagi kita boleh lihat benda ni direalisasikan, orang katakan? Dari segi versi pertama, prototype, dia telah selesai. Ini versi pertama di mana kita mendapatkan perhubungan antara sistem hydrogen fuel cell, bateri atau capacitor. Okey. Yang ini memang sedia untuk digunakan untuk kegunaan ramai. Okey. Tapi berpandu pada guideline daripada JPJ, di mana kita juga telah mengaktifkan satu platform. Kita bekerjasama dengan JPJ, MARI, Green Tech Corp, Standard Malaysia dan juga Persatuan Insurans Arm Malaysia supaya teknologi tersebut setelah diguna pakai, diuji dengan sepenuhnya, kita akan memindahkannya kepada jalan raya tersebut. Kira ni dia dah nak masuk ke final punya lah. Betul. Macam itulah. Di mana kita ada satu aspirasi, target kita pada hujung tahun ni kita akan sediakan kertas putih untuk melegalkan. Legalizing kan conversion daripada kereta ICE kepada kereta EV. Menarik. Okay, next soalan saya, Doktor. Di sebalik kita mendengar orang bercerita sekarang ni elektrik. Sebab bukan setakat Malaysia. Kita dengar dekat luar semua bercerita pasal elektrik. Tetapi kenapa pendekatan yang diambil oleh Nano Malaysia, kenapa bukan elektrik sepenuhnya dan kenapa memilih hidrogen sebenarnya? Okey, soalannya memang tepat. Jawapannya amat mudah. Okey. Dari segi sustainability, kelestarian industri elektrik, kendaraan elektrik di Malaysia, kita memilih satu pendekatan hybrid. Jika kita bergantung hanya kepada bateri kendaraan elektrik, kita tidak mempunyai unsur-unsur ataupun sumber nadi bumi yang lengkap seperti lithium ion. Di mana kita melihat hidrogen sebagai pembawa tenaga ataupun energy carrier untuk mengganti fungsi bateri. Okey. Di mana kenderaan tersebut masih elektrik. Cumanya dia punya conversion, penukaran daripada hidrogen melalui fuel cell jadi elektrik, dia akan still memacu itu motor elektrik. Jadi secara teknikalnya dia masih kenderaan elektrik. Cuma kita memilih option hidrogen sebenarnya dia adalah lebih lestari di mana penggunaan hidrogen akan membuat satu kitaran yang lengkap. Kita guna hidrogen masuk fuel cell, kita lepaskan air, haba dan oksigen ke bateri. Dan kita putar balik. Betul. Bateri memerlukan kitaran, kita perlu pembuangan dan sebagainya. Jadi kita lihat dari kemampanan kelestarian teknologi tersebut. Kiranya dia dalam satu term EV. Dalam term EV tu ada pelbagai lah, hybrid, fully EV termasuk dengan hidrogen. Kira macam tu, Doktor Betul. Cuma bezanya adalah mungkin ada yang tak tahu elektrik, kalau fully elektrik bateri kita kena charge. Kita perlukan masa untuk charge lah. Tapi untuk hidrogen berbeza. Dia boleh fast, kiranya just tambah air and then benda tu boleh bergerak seperti biasa. Betul? Teknologi kita yang kita gunakan, kita ada reaksi chemical, kita tambah air, reaksi dengan satu bahan hidrat yang menghasilkan hidrogen on board di sini. Jadi dia memerlukan pendekatan yang unik
terhadap pembinaan sektor EV di Malaysia. Mungkin ada yang tak tahu. Air, adakah air biasa ataupun air yang ada special? Semua jenis air kita boleh guna. Apa saja air boleh guna? Betul. Tak kisah dekat mana-mana, isi air tu boleh guna. Secara teknikalnya, kalau kita rasa macam kita kehabisan kita punya bahan api, Betul. pergi park kat mana stesen minyak, Okey. pergi kat pilih air, tambah dia punya pepejal hidrat tersebut, reaksi kimia akan terjadi, menghasilkan hidrogen, tukar pada fuel cell, tukar kepada tenaga elektrik, menjalankan, memacukan itu motor elektrik. Kita nampak complicated tapi sebenarnya adalah campur air je. Campur air. Dari segi macam pengguna, dia nampak air, dia nampak pepejal hidrat, Ya, secara cartridge masuk, jalan. faham. Jelas. Okey, saya jelas. Okey, mungkin last question lah. Selain daripada hypercar ini, Ya. apakah teknologi hidrogen ataupun mungkin future project yang kita dapat lihat daripada Nano Malaysia ke, katanya akan ditransfer ke motor ke? Betul ke? Betul. Ataupun ini update mungkin boleh update kan? Kita akan lihat di mana kita akan menggunakan platform validasi teknologi tersebut, di mana kita akan memasuki sektor EV dua roda, dan juga kita akan pivotkan teknologi tersebut ke dalam pengangkutan berat, contohnya seperti truk, Okey. bas dan sebagainya. Jadi dan juga untuk kesinambungan program kita juga akan membangunkan sel bateri tempatan, di mana dia menjadi satu macam teknologi kembar untuk mendukung sistem hidrogen tersebut. Dan juga kita juga mempunyai rakan strategik, contohnya skeleton teknologi, untuk memberi itu teknologi autocapacitor supaya kita boleh menjalankan pengecasan dengan cepat. Jadi itu adalah kesinambungan program kita. Kiranya teknologi ni bukan setakat boleh digunakan pada race car, boleh digunakan dekat kenderaan 4 roda, boleh digunakan dekat 2 roda, Betul. termasuk dengan heavy duty pun boleh juga. Betul. Satu teknologi sama boleh digunakan semua. Betul. Dia kita akan sebagai platform teknologi. Divalidasikan di sini tapi untuk kegunaan menyeluruh. Made in Malaysia, for Malaysian and for the global also. Yes, exactly. For the global, Because kita punya heart intelect ini adalah unik. The only one in Malaysia. In the world. See, itu satu perkara yang membanggakan sebab kita lihat dia adalah made in Malaysia and made for Malaysia juga, also for the global also. Betul. Okay? Okey. So, sekali lagi terima kasih Doktor atas penjelasan yang sangat-sangat clear. Saya sangat-sangat excited untuk tengok benda ini berada dekat atas jalan raya. Kita mungkin tak pernah lihat dekat Malaysia sebelum ini. Tambah air, jalan. Tak payah isi minyak. Tambah air, jalan. Tak cukup dah habis, tambah air, jalan. Dan kata ni juga, yang ini boleh pergi jauh juga. Kan, dengan satu full air, orang katakan dengan kapasiti penuh, boleh pergi jauh juga. Boleh. Saya rasa boleh pergi dalam 300 km, should be Dia no problem. macam range extender. Kita ada option sama ada kita nak charge bateri tu direct, Betul? atau kita gunakan reaksi chemical tersebut melalui fuel cell untuk charge bateri. Jadi pelbagai option dan konfigurasi. Yes. Itulah dia punya asas teknologi yang kita bangunkan. Yes. Azlan, orang katakan sangat jelas dan clear benda tu. Sekali lagi, terima kasih Doktor. Dan saya katakan, saya tak sabar nak tunggu. Dan saya tak sabar nak buat sekali lagi. Boleh saya buat sekali lagi, Doktor? Silakan. Okey kan? So, abang harap penjelasan ini korang dah clear. Dan saya harap juga anda semua dekat luar, rakyat Malaysia pun akan tak sabar-sabar nak tunggukan kehadiran model ini dekat orang katakan teknologi ni berada dekat atas jalan raya Malaysia. Okey? So, sampai sini saja video kita pada kali ini. Sekali lagi, terima kasih Doktor. Terima kasih Nano Malaysia. Dan kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Peace bomb. Assalamualaikum. Salam. Ciao lo.